Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Ahad 26 September 2021. Kita mulakan dengan situasi semasa COVID-19. Buat pertama kali sejak 4 Ogos lalu, jumlah kes baharu di Sabah turun di bawah paras 1,000 iaitu 962 kes semalam. Menurun 311 kes berbanding Jumaat lalu. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes kini 193,186. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 19 kematian turut direkod di 9 daerah menjadikan jumlah korban akibat COVID-19 meningkat kepada 2,106 kes. Datuk Masidi bagaimanapun menjelaskan jumlah kematian tersebut tidak semestinya berlaku dalam tempoh 24 jam, sebaliknya terdapat kes kematian yang dilaporkan lewat daripada tarikh sebenar. Sementara itu, saringan kontak rapat kekal penyumbang utama keseluruhan kes semalam iaitu 492 kes, diikuti saringan bergejala 368 kes, saringan kluster 6 kes dan 96 kes melalui lain-lain saringan. Seramai 2,233 pesakit sembuh, manakala 3,566 pesakit sedang menerima rawatan termasuk 158 orang memerlukan penjagaan kritikal. 58 daripada pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi turut mengumumkan kebenaran keluar masuk rentas daerah bagi urusan tugas rasmi kerajaan dengan menunjukkan surat majikan dan surat arahan penugasan. Perkara itu terkandung dalam Pelan Pemulihan Negara SOP Fasa 2 bagi seluruh negeri yang dikemaskini 23 September lalu. Berdasarkan SOP terkini itu, pergerakan kenderaan jabatan kerajaan atau syarikat swasta juga dibenarkan tertakluk kepada kapasiti tempat duduk kenderaan, lesen dan pematuhan SOP. Dalam pada itu, jumlah pekerja yang bertugas bagi sektor awam persekutuan dihadkan kepada 60% bekerja di pejabat, manakala selebihnya bekerja dari rumah BDR. Bagaimanapun, ketetapan ini tidak termasuk petugas barisan hadapan, keselamatan, pertahanan dan penguatkuasaan. Bagi sektor awam negeri pula, 80% jumlah kaki tangan bekerja di pejabat, selebihnya BDR tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa negeri. Kapasiti pekerja bagi sektor swasta pula mengikut peratusan pekerja yang telah lengkap divaksin. Kadar pengoperasian bagi sektor pembinaan, pembuatan, perlombongan dan perkuarian sama ada perkhidmatan perlu atau bukan, masing-masing bergantung kepada kadar vaksinasi pekerja. Sebanyak 18 keping kompaun dikeluarkan di seluruh negeri semalam kerana pelanggaran SOP COVID-19. Kesalahan yang dikompaun termasuk individu gagal mendaftar masuk premis, tidak memakai pelitup muka, membawa penumpang berlebihan dan tidak mematuhi arahan kawalan pergerakan. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Rakyat negeri ini khususnya pencari kerja disaran memanfaatkan pelbagai inisiatif yang disediakan kerajaan menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah. Antaranya Karnival e-Kerjaya, My Future Jobs, program Jabat Penjanaan Kerjaya dan insentif pengambilan pekerjaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Perkeso Sabah telah menyalurkan lebih 1 bilion ringgit kepada rakyat negeri ini melalui pelbagai insentif sejak tahun lalu hingga September ini. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Karnival e-Kerjaya Perkeso Negeri Sabah secara maya di Wisma Perkeso, Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, Karnival e-Kerjaya ini merupakan antara kesinambungan usaha kerajaan persekutuan dan negeri menerusi Perkeso untuk membantu rakyat khususnya mereka yang hilang pekerjaan akibat pandemik. Sementara itu, sebanyak 3,000 kekosongan pekerjaan ditawarkan menerusi Karnival e-Kerjaya yang julung kali diadakan dalam skala besar ini. Pengarah Perkeso Sabah Dr. Muhammad Halih Hindia berkata, proses temudega antara majikan dan pencari kerja dikendalikan oleh Perkeso secara maya. Program ini sebenarnya dilaksanakan di peringkat seluruh pejabat Perkeso. Kami ada 8 pejabat Perkeso di Sabah dan semua pada hari ini terlibat menganjurkan program temudega atas talian.
Tindakan kerajaan terdahulu membatalkan rakan pelaksana projek PDP bagi pembinaan lebuh raya Pen Borneo di Sabah tanpa terlebih dahulu mendapatkan sukuk atau bon menimbulkan kesukaran dalam pelaksanaan projek itu terutama dalam aspek pembiayaan. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata ketiadaan sukuk atau bon menyebabkan pembiayaan projek itu kini terpaksa bergantung kepada peruntukan pembangunan daripada Kerajaan Persekutuan. Di Sarawak, mereka pun batal PDP tetapi setelah mereka berjaya mendapatkan bon melalui sukuk. Tapi di Sabah terbalik. Dia tidak teliti, dia tidak kaji, dia batal PDP tetapi sukuk belum diuruskan. Apabila tinggal pembangunan, Kerajaan Persekutuan tidak dapat melaksanakan projek Pen Borneo ini secara menyeluruh. Datuk Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata demikian kepada media sebagai mengulas kenyataan beberapa anggota Parlimen Pakatan Harapan PH yang mendakwa beliau mengelirukan Dewan Rakyat, mengatakan PH memotong bajet projek itu ketika membahaskan usul ucapan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong pada 21 September lalu. Datuk Bung Mokhtar dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah Khamis lalu berkata, projek mempunyai 3 fasa itu melibatkan pembinaan keseluruhan sepanjang 1,236 km dengan kos 40.2 bilion ringgit. Fasa 1 projek melibatkan 35 pakej telah siap proses reka bentuk, melibatkan pembinaan sejauh 706 km dengan kos 15.2 bilion ringgit dan 15 pakej dalam peringkat pembinaan pada masa ini melibatkan 317.6 km dengan kos 7.98 bilion ringgit di bawah biayaan Kerajaan Persekutuan. Nasib penduduk kampung Sugut Pinampang yang terjejas teruk akibat banjir lumpur 15 September lalu mendapat perhatian pelbagai pihak. Antara yang tampil membantu termasuk Kementerian Dalam Negeri, Nursi Op bantu dengan menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada 180 keluarga. Program yang digerakkan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela ini merupakan sebahagian daripada program KDN tatkala rakyat berdepan bencana sesuai konsep Keluarga Malaysia. Kita prihatin kepada rakyat dan kita juga salah satu pihak yang cuba berusaha untuk terus sama-sama membantu bagi mereka yang terkesan akibat banjir di kawasan Penampang. Khususnya di kawasan Sugut inilah. Jonathan berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan sempena program Op Bantu Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Negeri Sabah di Dewan SK Sugut Penampang. Menurutnya, anggota rela menghulurkan bantuan kepada penduduk sejak banjir melanda minggu lalu hingga pasca banjir kini. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui melahirkan rasa syukur dengan sumbangan yang diterima. Teruk betul. Teruklah sampai sampai pinggang ke apa tu, tapi barang-barang kami semua hanyut, hancur semualah. Terima kasih kepada semua penghulur bantuan. Inilah keluarga Malaysia. Saya terima kasihlah banyak atas bantuan diorang sama itu bantuan apa sajalah yang diorang bagi sama kami sini. Paling teruk saya di sini dari tahun 70-an. Jonathan turut menyertai gotong royong membersihkan kesan banjir bersama penduduk kampung Sugut. Sementara itu, beberapa ahli Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Beaufort turut menyantuni penduduk kampung Sugut sambil menjalankan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan PKOB Daerah Beaufort ini bertujuan meringankan beban penduduk terjejas banjir, khususnya mereka yang hilang tempat tinggal akibat bencana alam itu. Dan di kawasan ini ada 10 buah rumah yang renap teruk akibat daripada bencana ini. Kita akan bantu sebuah rumah ini sehingga dia akan siap. Kita akan usahakan. Kita melihat memang merasa simpati sangatlah di atas keadaan yang menimpa mereka di sini. Dan insya Allah kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain dan juga mereka-mereka yang bersedia untuk membantu. Dan ini adalah suatu langkah yang terbaik dan saya juga minta kepada semua IPPM dan juga jentera di kawasan yang akan terus membantu dalam memastikan apa juga musibah yang berlaku ini kita dapat bersama-sama. Sementara itu, seorang penerima bantuan yang ditemui RTM melahirkan rasa syukur atas keprihatinan pelbagai pihak membantu mereka.
Sekarang ini saya amat berterima kasih siapa-siapa yang datang membantu kami ini. Cukup cantik ini warga kita ini, tidak memilih bangsa, tidak tinggu bulu. Semua pun datang membantu. PKOB Beaufort menghulurkan sumbangan bakul makanan dan wang tunai serta membantu membina semula kediaman salah seorang penduduk. Penyertaan ramai individu dalam menggerakkan usaha penghijauan negara melalui kempen penanaman 100 juta pokok dilihat mencapai objektifnya dalam usaha mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara dilitupi pokok dan kawasan berhutan. Kempen berkenaan dilaksana bagi tempoh 5 tahun 2021 hingga 2025. Ketua Konservator Hutan Frederick Kogan berkata di Sabah kempen berkenaan yang dilancar 8 April lalu menyasarkan 40 juta pokok ditanam bagi tempoh sama dengan 8 juta pokok setahun. Ia dilaksana melalui penglibatan serta kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan negeri dan persekutuan serta institusi pendidikan. Pada hari ini, Sabah telah pun mencapailah lebih kurang 3.73 juta pokok telah pun ditanam dan dia melibatkan pelbagai agensi, lesen jangka panjang, hutan dan Jabatan Perhutanan dan banyak-banyak organisasi yang lain. Beliau ditemui RTM dalam program penanaman pokok sempena sambutan Hari Malaysia di kawasan hutan simpan Hazana di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah Sandakan. Sebanyak 58 pokok ditanam oleh pegawai-pegawai kanan Jabatan Perhutanan Sabah dalam program ini sebagai simbolik 58 tahun penubuhan Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Perhutanan Sabah giat melaksana jerayawara dalam usaha menyebarluas kempen tersebut. Lokasi jerayawara berkenaan termasuklah Sandakan, Kudat, Keningau dan Tawau dengan destinasi terakhir di Kota Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah. Usaha membendung penularan pandemik COVID-19, tanggungjawab bersama. Kita jaga kita. Saya Muhammad Syarif Samawang, salam hormat.